Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, untuk kes yang terbaru ni, kita nak cerita tentang tetamu sebenarnya. Apa perasaan korang bila, bukan perasaan lah, bila macam yalah, tetamu kalau datang ke rumah kita, kita diajar untuk serve diorang lah. Kan kita kena layan mereka dengan sangat baik. Dan adalah adab-adab tetamu yang kita kena ikut. Tapi macam mana pula kalau tetamu tu datang bukan dengan niat yang baik? So inilah yang terjadi kepada mangsa ataupun kes yang aku akan cerita sekejap lagi. Alright, so jangan lupa tekan like dan subscribe, juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, apa benda, apa cerita pasal tetamu ni? Okay, macam saya cakap lah, to being a tetamu kan, of course lah, kita akan menjemput seseorang yang kita kenal untuk masuk ke rumah kita kan. Takkanlah orang yang kita tak kenal suka-suka kita nak bagi dia orang masuk. Tapi macam aku cakap tadi, tak semua orang yang kita bagi dia orang masuk ni, dia orang ada niat yang betul lah, ataupun niat yang orang kata apa, selain daripada nak buat benda-benda yang jahat ni lah. Alright, so inilah yang terjadi kepada mangsa pada kes ini yang bernama Una Angelina Olivero Hodges yang berwarga negara Singapura yang berusia 44 tahun ketika kes ini berlaku. Beliau juga merupakan seorang penerbit teater Inggeris di Istana Budaya, iaitu ahli kepada Members of the Club dan pelakon si drama TV2 yang bertajuk Kipas Anggun pada tahun 1990-an. Dan kes ini berlaku waktu dia tinggal di nombor 20 Jalan Bukit Traverse, Brickfield, Bangsa, Kuala Lumpur. So apa yang jadi guys? Jom kita cerita dengan korang sekarang. So guys, pada awal tahun 2000 aku rasa kebanyakan daripada diorang ni kenal siapakah pelakon ini. Dia ni kuat terkenal juga, Una Angelia ni. Dia mungkin famous dalam bidang dia dan sebagainya. So dia ni dikenali lah. Okay, tapi malangnya guys, apa yang berlaku pada dia ni merupakan satu impact yang besar juga terhadap industri dia sendiri. Alright, apa yang jadi sebenarnya pada 14 November tahun 2001 sekitar jam 10.30 pagi, difahamkan suami dan 3 orang anak mangsa telah keluar dari rumah untuk pergi bercuti, dan difahamkan juga mangsa dikatakan tidak ikut bersama mereka kerana ada urusan kerja yang perlu diselesaikan. Okey, pada ketika itu guys, mangsa ni berada di rumah dan dia ni ada seorang amah lah, pembantu rumah yang bernama Flora. Ni kira kalau orang Cina panggil kakak lah, ada kakak lah kat rumah tu kan. Okey, nak jadikan cerita, setengah jam selepas suami dia dengan anak dia keluar daripada rumah, tinggalkan dia dan sebagainya, pergi bercuti, menurut orang gaji dia, which is Flora tu tadi, dia kata dia terdengar loceng daripada rumah dia ni dibunyikan. So bila loceng dibunyi, maknanya ada orang datang. So ada orang datang, dia pun pergi jenguk lah siapa yang datang. So bila dia pergi tengok, dia tengok, oh ada 2 orang tetamu yang datang, and salah seorang daripada tetamu tu dia kenal. So disebabkan benda tu, dia macam okey lah, ini kawan mem lah sudah datang kan. So ada benda lah, urusan nak bincang ke apa, sebab dia dah pernah nampak one of the yang datang tu kan. So tak adalah benda lain yang dia fikir. Dia just terus buka pintu pagar, gunakan remote control, and then kedua-dua tetamu tu masuk ke rumah dia lah. Okay, so waktu dia dah benarkan kedua-dua tetamu tu masuk ke dalam rumah, mangsa dia ni, which is ma'am dia ni, tengah tidur dekat tingkat 1, rumah dia 2 tingkat kan. And dia macam, yelah, dia kata dengan tetamu tu, tunggu sekejap, dia nak pergi kejut ma'am, dia kata macam tu. Lepas tu tetamu tu kata okay, dia pun naiklah atas, dia pergi jumpa dengan mangsa lah. So Flora ni kata waktu tu dia kejut ma'am dia kata ada tetamu, and dah tunggu kat bawah. And mangsa kemudian terus bangun dan turun ke bawah untuk pergi tegur lah dua-dua tetamu tu, sebab itu kawan dia kan. Macam aku cakap tadi, seorang tu dia kenal, and memang sah lah ma'am dia tu kenal dengan satu tetamu tu, sebab dah macam borak macam member lah, dia kata macam tu. So dia menyapa tetamu tu dekat ruang tamu, and dia bagi tahulah dia nak naik atas semula untuk mandi sekejap, untuk siap-siap. And then dia kata dengan Flora suruh buat air dekat tetamu ni. So Flora pun macam okey lah, pergilah buat air, memang kerja dia kan, dia orang gaji kan. Alright, tak lama kemudian difahamkan mangsa telah pun turun semula ke ruang tamu untuk menemui kedua-dua tetamu itu semula. Alright, so waktu tu si Flora ni dah ada dekat dapur lah, tengah buat air apa semua kan. Tapi guys, apa yang buat Flora ni pelik, dia kata dalam selang beberapa minit macam tu, dengar dia orang tengah borak mesra apa semua, Flora ni terdengar ada satu nada suara yang tiba-tiba kuat dari arah mereka bertiga ni. Dia macam bergaduh ke?
Dia rasa pelik lah. Tapi dia macam, alah, ini bos aku punya hal kan, personal dia, so aku tak nak campur lah. Dia faham kan, selepas si Flora ni dah buat air, so dia tengah nak ngemas lah barang-barang yang ada kat situ. Tiba-tiba guys, dia terdengar suara majikan dia memanggil nama dia dengan suara yang agak perlahan. Dia macam, Flora dia macam tu. So si Flora ni tak ada fikir panjang, dia pun pergi daripada dapur tu, berjalan ke arah ruang tamu. And waktu dia sampai di ruang tamu tu guys, dia terkejut. Sebab apa? Dia nampak yang tetamu tadi, 2 orang yang tengah bersembang dengan tuan dia tu, salah seorang daripada mereka ni sedang mengacukan pistol dekat kepala si mangsa ni. Ma'am dia ni lah, dia punya majikan ni. So dia macam, apa hal pula ni kan? Dia macam tergamam lah kat situ kan. Orang acu pistol kat kepala kan, kat bos kau kan. Lepas tu dalam keadaan tergamam tu, dia kata ada seorang daripada 2 tadi tu datang ke arah dia, terus pergi choke slam dia, cekik dia lah, and terus heret dia masuk ke bahagian dapur waktu tu. So Flora ni takut. Of course dia takut. Dia diam je lah. Tapi dia macam, faham tak? Dia diam-diam tu, dia macam kenapa ni? Ngapain ni? Macam tu lah lebih kurang kan. Lepas tu suspek tu waktu tu, disebabkan mungkin Flora ni banyak bunyi ke apa, dia terus ambil sebilah pisau yang ada dekat dapur tu and terus acukan kat leher Flora tu. So waktu tu Flora ni lagilah dia terdiam, dah kena cekik. Lepas tu dia lagi pisau dah kat sini kan. Dia takut lah kan. And waktu dia macam apa, macam tengah duduk kaku kat situ, pisau dekat leher kan, suspek yang tadi tu, ni kita suspek lah, kita tak payah panggil dia tetamu lah suspek yang seorang ni yang tengah acu pistol dekat kepala majikan dia ni, panggil kawan dia yang dekat dapur ni, yang tengah pegang Flora ni. Dia kata, kau sini, bawa dia ke sini. So yang bawa yang dekat dapur ni terus tarik Flora ni pergi balik dekat ruang tamu dengan pisau dia lah yang masih lagi ada dekat leher dia. Kau boleh bayang macam mana situasi tu kan. So waktu tu tak tahulah datang daripada mana keberanian dia dalam keadaan macam agak huru-hara, mungkin cuai daripada suspek. Flora ni dikatakan berjaya melepaskan diri daripada keadaan tersebut dan berlari terus ke pintu belakang rumah dan terus keluar daripada rumah tu dan minta pertolongan daripada rumah jiran yang berada dekat situ. Yang berdepan kot, tak silap acap waktu tu. And dia, bila dia lari keluar tu dalam keadaan huru-hara tu, dia kata dia terdengar suara majikan dia sebut macam ni, Why do you do this? Dia macam tu. Kenapa kau buat macam ni kat aku? Dia kata dia dengar suara majikan dia. Itu last lah. Tapi waktu tu takut punya pasal, apa je Flora ni boleh buat, dia memang lari terus je. Dia memang tak pandang belakang. And dia sampai ke rumah jiran untuk yang dia minta tolong tu. Sampai ke rumah jiran tu, dia hello, dia panggil lah jiran tu untuk diminta bantuan. Malangnya dekat rumah jiran tu pun yang tinggal pun bibi amah dia juga. Jam. Dah dua-dua sama. Sebab dua-dua ni bukan warga negara Malaysia. Dia macam, gimana sih? Kau mau call polisin? Apa nombor polis? Macam tu lah. Dua-dua tak ada cara, orang cakap tak ada knowledge macam mana nak call polis kalau dalam keadaan kecemasan macam ni. Apa dia orang nak buat kan? Sebab yelah, siapa je expect rumah tu kena macam ni kan. So dalam keadaan dia orang panik ni, Flora kata tak apa, dia just nak pinjam balcony tu. Kalau kata dia tak nak, kalau tak boleh nak masuk rumah tu, dia nak duduk kat tepi balcony yang tersorok tu. Sebab dia kata dia nak tengok sendiri keadaan rumah dia. So maknanya daripada rumah sini boleh nampak rumah dia lah. And tak lama kemudian guys, menurut Flora ni, dia melihat salah seorang daripada suspek tadi tu dalam keadaan yang huru-hara. Dia macam nak larikan diri lah. And dia terus berlari ke arah kereta. Dan seorang lagi ni keluar daripada rumah tersebut dengan mengambil beberapa barang. Antaranya adalah beg tangan si mangsa lah. And of course lah, yang si Flora ni tahu itu beg mem dia kan. Dalam selang beberapa minit lepas tu, diorang pun diorang pun gerak daripada rumah tu. So suspek tu dah tak ada. And Flora tu dah pastikan yang rumah tu memang dah clear. Flora tu pun keluar daripada rumah jiran dia and pergi masuk. Sebab dia risau dengan mem dia tu, apa jadi kat majikan dia tu. So dia pun berlari masuk ke dalam rumahnya. Tapi apa yang malangnya guys, sampai-sampai dia masuk ke dalam rumah tu, dia dapati majikannya telah pun terbaring dengan keadaan berlumuran dengan darah. Lepas tu, yelah, of course lah, bila nampak macam tu dia lagi terkejut lah. Memang trauma lah. Hari si Flora tu, hari tu bukan hari yang baik lah untuk dia. Okay, so Flora tu pun kemudian keluar balik ke rumah jiran yang tadi tu. And dia minta lah, kamu call lah tuan kamu, bantuin gue, telefon ambulan. Dia kata macam tu lah, minta tolong ambulan, pihak polis dan sebagainya. And
semua tu sampai lah, bantuan itu sampai, kita cut it short, and mangsa pun didapati telah meninggal dunia di tempat kejadian dan mayat dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk dibedah siasat. So itulah dia guys, kronologi dia. Kalau kau boleh bayang lah, dia apa yang aku cerita ni semua benda yang terjadi di mata amah dia. Dia saksi utama lah. So guys, hasil bedah siasat, menurut pakar bedah yang berada dekat PPUM tu, dia mengesahkan bahawa mayat ini telah pun menerima hampir 12 tikaman yang telah pun menebusi setiap penjuru badan dia lah. Dan terdapat 6 daripada 12 tikaman tersebut telah pun menembusi dada mangsa. So maknanya 6 betul-betul kat sini. Pam. Tapi yang aku peliknya kan tadi awal-awal dia ada acu pistol kan dekat mangsa kan. Tapi dia tak pakai pun. Kalau kau nak tahu lah, dalam kes ni tak ada tembakan dilepaskan, tak ada peluru dekat kepala dia pun, tak ada apa-apalah. Makna pistol tu dia tak pakai. And menurut mereka juga 6 tikaman tersebut telah pun terkena pada dada dan juga paru-paru mangsa sehingga mengakibatkan pendarahan yang banyak dan membuatkan mangsa mati di tempat kejadian lah. And saksi dia iaitu pembantu rumah mangsa yang bernama Flora tadi itu kan, dia ni warga negara Filipin. Aku lupa nak bagi tahu lah. Dan dia ni juga merupakan saksi utama bagi kes ni. And yalah, benda ni dibawa ke mahkamah lah untuk pendakwaan seterusnya. Sebab kan Flora ni dia cerita semua benda clear gila waktu tu. Apa yang jadi daripada dalam rumah, luar rumah. Dia cam muka dua-dua tu kan. Flora ni kata dia pernah nampak salah seorang daripada tu. Dia memang sahkan itu memang kawan mem dia. Dia pernah nampak, dia pernah datang. Senang cerita, budak tu orang tu familiar lah, suspek satu tu kan. And dia kata waktu hari kejadian tu memang diorang ni nampak tak ada motif, datang macam saja kan. Memang itu bukan benda yang asing bagi dia kata macam tu lah. So guys, menerusi keterangan Flora ni, sebenarnya polis dah dapat clue dah dapat direction dah ke mana sebenarnya kes ni nak pergi. Dia dah kes senang lah. Tapi waktu tu guys, kes ini berpanjangan sebab polis masih lagi memerlukan saksi yang lain. So antara saksi lain yang polis panggil pada waktu tu, which is yang berkaitan dengan kedua-dua suspek ni lah. Dua-dua suspek ni nama dia seorang Isma Faizul, yang kedua Muhammad Fazli. So saksi yang dipanggil adalah kekasih Isma Faizul dan juga Zaini Rizwan, kawan baik kepada Muhammad Fazli, untuk diambil keterangan lah waktu tu. And dua suspek itu telah pun ditahan pada waktu yang berlainan. Sebenarnya suspek yang pertama ditahan polis seminggu selepas kejadian berlaku, manakala suspek kedua pula ditahan kira-kira 2 tahun guys selepas kejadian, kerana suspek ini pandai menyembunyikan diri. First yang dia dapat tu si Muhammad Fazli itulah, sebab si Flora ni kenal muka dia, and dia tahulah detail-detail si Fazli ni. Yang second ni mungkin kawan dia dan sebagainya. So yang itu ambil masa sikit lah. So bila dua-dua ni dah ditahan and dibawa ke bicara mahkamah lah. Tapi sebenarnya proses untuk tangkap yang kedua ni pun panjang guys. 2 tahun tau baru jumpa. So guys, kau boleh bayangkanlah macam mana yang seorang tu tunggu kawan dia tu seorang lagi kena tangkap, ambil masa 2 tahun. Tapi dalam masa yang sama dia ni ditahan lah di dalam tahanan. Dan dipaksa juga sebenarnya bagi info kepada pihak polis berikutan dengan itulah member dia tu. Aku pun tak tahu kenapa dia nak backup kan. Tapi guys, kedua-dua suspek telah pun didakwa atas tuduhan membunuh di bawah Seksyen 203 Kanun Kesesaan, dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan atas niat bersama. Suspek iaitu Muhammad Fazli Ismail yang berusia 27 tahun dan Isma Faizul Zainul yang berusia 38 tahun didakwa membunuh Una Angelia 44 tahun di banglo milik mangsa di nombor 20 Jalan Bukit Traverse, Brickfields, Bangsa, Kuala Lumpur, kira-kira jam 11.15 pagi pada 14 November 2001. Bersenjatakan pisau dan juga pistol, dan mahkamah juga mengambil kira elemen niat bersama, di mana tertuduh pertama iaitu Muhammad Fazli telah meminjam pistol yang digunakan 2 minggu sebelum kejadian yang membuktikan wujud perancangan awal, dan kedua-dua mereka telah pun bersama-sama pergi ke rumah mangsa dengan menaiki kereta. Benda ni dah plan. Dia pinjam pistol kat siapa siut? Kan? Ada buat loan pula kan?
Tapi tak apalah. Okey guys, Timbalan Pendakwa Raya juga memberitahu bahawa Ismail Faizul pernah dipenjarakan selama 15 bulan pada tahun 1995 atas kesalahan memiliki kanabis. Akhir pembicaraan, Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan kedua-dua tertuduh bersalah dan dihukum hukuman gantung sampai mati. Tetapi apa yang dibincangkan oleh mereka semasa kejadian masih lagi jadi tanda tanya lah. Yang ni pun acap pelik masa acap baca kes ni, sebab diorang berborak dulu sebelum dengar ada pertelikahan daripada both side, macam pembantu rumah dia cakap kan. And jelah, motif kes pembunuhan tu juga masih lagi tak diketahui kerana kedua-dua tertuduh tu dikatakan datang ke rumah mangsa just nak bagi kad kahwin anak perempuan ni je. Macam tu lah. Dia datang nak jemput makan nasi minyak sebenarnya. Tapi itulah dah berlaku jadi kejadian yang tak diingini kan. So apa pun motif, apa pun punca, hanya dia dan juga mangsa yang tahu. So ya, aku kesian juga dekat Amah tu kan. Tapi tak apalah guys, nak buat macam mana kan, inilah kronologi kes dia dan inilah yang berlaku kepada mangsa, which is Una Angelia Olivero Hodges. Dan kita boleh ambil pedoman lah. And yalah, macam aku cakap lah, tetamu tak semestinya datang dengan niat yang baik. Tapi orang ni rambutnya sama hitam, hati dia siapa tahu kan. So guys, kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.